Okey, jom kita kongsikan soalan yang keempat. Okey, soalan keempat ada dua kat sini. So 4A dia bagi tahun 2020 dan 2021. Dan soalan dah mention kat sini, dia kata 2020 tu sebagai tahun asas. Jadi yang pertama, dia nak suruh cari less payers price index. So untuk nombor 4, A1, less payers price index, rumus diberi. Okay, kita boleh rujuk rumus, iaitu jumlah P1 sekejap rumus kawan Mama Z salah pula ni. Saya cuba rujuk senarai rumus. Okey, sekejap per dengan jumlah P0 Q0. So kat belakang ni Q0, kawan Mama Z tertypo. Okay, you boleh double check kod Mama Z tersilap ke apa. Kalau ikutkan, itulah dia rumusnya. Mana senarai rumus Mama Z nak rujuk? Sekejap Mama Z rujuk. Soalan Melaka ada rumus rasanya. Okey, kita nak cari rumus less payers price index. Sorry, Mama Z rujuk rumus. Takut salah. So, dia lama sikit ni, dia puasa. Okey. Less payers. Rumus tu less payers price index. Rumusnya ialah Q0. Okey, betul. P1 P0. Okey. So nanti rumus yang kedua Pashi quantity. So Q0 P1 Q1. Okey. So yang tersilap sikit yang tadilah ni ada typo sedikit. Okey. Yang pertama kita kena tengok betul-betul lah table kita tu. Okey, P1 kita yang pertama RM9.90. Okey, darab dengan Q0 kita 27 tambah RM6.20 darab dengan 33 tambah RM6.80 darab dengan 52. Okey. Per dengan yang bawah pula. Okay, kalau awak perhatikan nilai Q dia ni, weightage dia ni sama kan? Okey, jadi ada benda yang sama kat situ, Mama Z tak tulis lah. So kat sini dia akan jadi RM9. Nilai yang belakang ni sama, maksudnya tak payah kita tengok banyak kali. So ini RM5.20, kat belakang 33 ni sama. Tambah dengan RM6.10, 52 ni sama. Darab dengan 100. Okey. Kemudian Mama Z nak kira, Mama Z nak bagi tahu tak perlu cari total yang atas yang bawah. Kita buat macam ni saja. 9.9 ni terus tekan button darab 27 tambah 6.2 darab 33. Tak payahlah type 6.20. Okey. Tambah dengan 6.8 darab 52. Tu yang atas. Yang bawah 9 darab 27 tambah 5.2 darab 33 tambah 6.1 darab 52. Kemudian darab dengan 100. So Mama Z akan dapat jawapannya. Lari pula jawapan saya. Saya salah tekan apa tadi Saya salah tekan apa-apa. 9.9. Saya tekan lagi sekali lah. Okey, ini bahayanya.
9.9 darab 27 tambah 6.2 darab 33 tambah 6.8 darab 52. Tu atas. Bawah 9 darab 27. Sekejap kenapa sama nilai tu? Kan 9 darab 27 kan? Okay, so Mama Z, consider Mama Z punya betul sebab yang bahan rujukan Mama Z ni sama nilainya. Okey, tambah dengan 5.2 darab 33 tambah 6.1 darab 52 kemudian darab dengan 100. So Mama Z kira lagi sekali dapat jawapan sama juga. Sama dengan 112.804. Okey, soalan ni dia tak minta kita interpret. Okey, tak apa, nanti Mama Z akan betulkan jawapan akhir dengan kawan Mama Z. Ni dia ada typo dekat skema jawapan, jadi jawapan akhir pun akan jadi salah lah. Okey, yang kedua Mama Z nak buat partial quantity index. So I sama dengan nombor 2 ni jumlah P1 Q1 per dengan jumlah P1 Q0. Okey. Kemudian kita tengok pemberat dia dekat sini adalah price. Sebab dia cerita tentang kuantiti, pemberatnya adalah price. Sebab dia partial, so dia guna yang present. Kalau less payers, dia guna yang base. Tapi pelajar sesi ni tak perlu menghafal sebab kita bagi semua. Okey. So Mama Z try masukkan nilai di dalam rumus. P1 9.9, Q1 35 tambah RM6.20 darab 67 tambah RM6.80 darab 59. Okey. Tu yang atas. Yang bawah P1. P1 juga. Maksudnya yang ini RM9.90 sama, RM6.20 sama, RM6.80 sama. Sebab dia pemberat, dia sama atas bawah. Jadi Q0 tadi 27, 33, satu lagi 52. Okey, darab dengan 100. Yang ini Mama Z kira. Okey, kita double check kok ada kesilapan mana-mana. Senang kita nak buat video ni, kalau boleh tak nak buat yang salah. Okey, so kita ada per 9.9 darab 35 tambah 6.2 darab 67 tambah 6.8 darab 59. Okey, yang bawah tu 9.9 darab 27 tambah 6.2 darab 33 tambah 6.8 darab 52. Okey, darab 100. So Mama Z dapat 140.896. Okey, 896. So sebab Mama Z tadi buat 3 decimal, yang ini pun Mama Z nak buat 3 decimal places juga. Okey, so yang ada sedikit perbezaannya yang baru ni lah. Okey, nombor 1 tu. So Mama Z double check. Okey, double check. Kok dah ada pembetulan pada skema terkini. Sekejap ya. Mama Z nak check nombor 4.
Jawapan nombor 4. Okey, so jawapan nombor 4. Okey, betul, ada pembetulan ya. 112.80, tapi Mama Z gunakan 3 decimal. So tak ada siapa yang salah, tak ada siapa yang betul lah kat sini. Cuma Mama Z nak kena betulkan skema yang lama. Okey. So Mama Z 804. Tapi kawan Mama Z dibundarkan. Tak apa, mana-mana betul. Okey, kemudian kita nak pergi kepada soalan B sekarang. The price index and the weights of several items selling in a market for the year 2031 using 2020 as a base year. Item A, B sampai G semua, dia ada price, dia ada weight. Okay, dia ada price, dia punya weight dia berapa. Dia kata if the weighted average price index and total weight is 300, find the value of X and Y. Okay, so kita tengok kat sini. Dia kata total weight tu 300. Jadi sebenarnya daripada total weight tu kita boleh cari nilai Y. So kalau kita tengok untuk soalan B, kalau Mama Z boleh tulis di sini, soalan nombor 4B. Okay, so Mama Z ada 60 tambah 55 tambah 48 tambah 57 tambah dengan Y tambah dengan 40 tambah 20, jumlahnya adalah 300. Jumlahnya. Jadi kalau Mama Z nak dapatkan nilai Y sama dengan, Mama Z boleh tolaklah semua nilai ni. Okay, kalau nak senang kita tambah dulu ya. 60 tambah 55 tambah 48 tambah 57 tambah 40 tambah 20. Okey, so Mama Z dapat 280. Okey, so nak tahu nilai Y, kita ambil 300, kita tolak answer. So dapatlah Y sama dengan 20. Okey, selesai. Kemudian dia kata the weighted average price index. Okay, the weighted average price index. Okay, so dia panjang sedikit yang ini. Dia panjang sedikit sebab Mama Z kena darab satu persatu ni. Okay, kalau Mama Z darab kat sini, harap tak kisah ni. So Mama Z darab kat sini lah. Nanti pelajar boleh buat jawapan ni terus lah. So mungkin macam mana sebab tu soalan kan. Okey, tak apalah, Mama buat 129 Mama darab dengan 60 tambah 154 darab dengan 50, 5 tambah 124 darab 40, 8 tambah 173.2 darab 57 tambah dengan, tadi kita dah dapat dah Y tu 20, jadi 20X tambah 139 darab 40 tambah 132 darab 20. Panjang sikit ni. Dan total weight tadi adalah, total weight tadi adalah 300. Dia dah bagi jawapannya tadi bersamaan dengan 145. Jadi bila nak kira nanti, yang pertama 145 tu pelajar akan darab dengan 300. So dapat 43,000 kat situ. 43,500. 43,500. Sama dengan Mama Z nak kira yang dalam kurungan ni pula. Yang panjang ni
Memang kena kira hati-hati sebabnya kalau salah tekan kalkulator salah lah ni. 129 darab 60 tambah 154 darab 55 tambah 124 darab 48 tambah 173.2 darab. Salah dah tu kan? Tak ada nombor 1. 173.2 darab 57 tambah 139 darab 40 tambah 132 darab 20. Okey, so Mama Z ada nilai ni. Sekejap Mama Z tukar. 40,234.4 tambah 20x. Harap-harap betul So nilai ni Mama Z tadi ada 43,500. Mama Z tolak answer. Kemudian Mama Z bahagi dengan 20. So Mama Z dapat jawapan dia 163.28. Okey, ni algebra biasa sama dengan 163.28. Okey. So selesailah soalan nombor 4. Tapi ada sedikit nilai yang ini memang kita jarang buat latihan. Weighted average price index. Okay, kalau Mama Z tengok senarai rumus. Okay, senarai rumus kita. Okay, untuk tajuk ni, dia dah tak ada tentang weighted average price index kalau perasan. Okay, tapi sebab soalan ditanya, Mama Z tolong kira lah. Sebab dah tak ada dah. Rumus tu tak ada, maksudnya soalan tu tak boleh ada lah. Okay, rumus tu tak ada, soalan tak boleh ada. So, rumus dia bagi less payers price, less payers quantity, partial price, partial quantity, lepas tu simple aggregate price. Ni anak-anak sekalian Dia cuma bagi, kalau Mama Z boleh contoh di sini, dia cuma bagi simple aggregate price, dia tak bagi quantity. Jadi kalau nak quantity, awak tukar ni jadi huruf Q. Kemudian dia bagi average relative price. Kalau nak quantity, tukar ni jadi Q. Simple relative price index, dia bagi price. Kalau soalan tanya simple relative quantity, tukar ni saja. Jadi jangan gabra sangat, okey? Okey. Dalam video yang ini adalah video yang terakhir untuk soalan ni. Okay? Mama Z double check dengan soalan sebenar. Kok ada pembetulan daripada kawan Mama Z. Dia memang tak ada pembetulan. Memang soalan ini ditanya kalau ikutkan skema baru. Cuma macam Mama Z katalah, rumus dah tak ada dah yang ini. So macam mana kalau pelajar rasa dia macam tak pernah buat je latihan ni kan. Jadi dia jangan risau. Sebab kalau tak ada rumus tu sebenarnya soalan tak boleh keluar lah. Okey. Masa yang ada ni Mama Z nak cerita pasal cara kertas tu, dia punya arahan tu. Dia memang jelas kat situ ada 10 soalan, kena jawab semua. Markah ditunjukkan pada kat tepi tu, kat corner setiap soalan ada. Lepas tu kena tulis semua jawapan dengan jelas. Jadi tulisan tu bagi comel sikit. Okey, kita boleh kalau yang ini non-programmable ni, kita punya memang boleh gunalah. Okey, kalkulator saintifik kita punya boleh guna. Kemudian jawapan, kalau nak tinggal dalam bentuk pi boleh, exponent boleh, surd pun boleh, fractions pun boleh. Ataupun kalau dalam bentuk decimal, dia kena 3 significant figure. Ataupun dalam soalan tu dia memang cakap. Dia kata 3 significant figure kat sini. Okay, cuma kalau pelajar jawab soalan tajuk
9. Soalan tajuk 9, dia kena 4 decimal places. Kecuali diberitahu oleh soalan. Kenapa? Sebabnya kita rujuk buku statistik. Buku tu sendiri memang kadang-kadang ada 4 decimal, kadang-kadang ada 5 decimal places. Jadi sebab kita rujuk bahan rujukan, maksudnya kita rujuk fakta, kita kena ikut dia. Kalau dia ada 5 decimal places, kita kena ikut dia. Boleh? Kalau tajuk tu tentang duit, walaupun sini dia kata 3 significant figures, duit dia tak bolehlah banyak-banyak decimal. Dia cuma kena ada 2 decimal places sahaja. Okey, yang tu kena jelas. Kemudian kat sini Mama Z nak bagi tahu rumus nanti, dia bagi rumus pertama dia bagi adalah rumus D-test sebab yang ini adalah tajuk 1. Rumus D-test yang kita buat traffic light itulah. Okey, kemudian sebagai ihsan kepada pelajar, kita bagi juga rumus semester 1. Rumus differentiation, ihsan kepada pelajar yang ini. Kita bagi rumus yang ini adalah rumus petua hasil darab, yang ini rumus petua hasil bahagi. Kita bagi juga peringatan semula rumus untuk loan. Lepas tu baru kita masuk tajuk seterusnya, tajuk integration. Kita bagi integration pecahan basic. Kita bagi integration untuk eksponen. Dan kita letak kat sini kalau kita belajar, Mama Z labelkan nombor 1, 2, 3, 4. Dan kita ada 5 rumus untuk integration. Okey, rumus 1 dengan 2 kita panggil dia rumus basic. Nombor 3, nombor 4, nombor 5 yang kita namakan dia special formula. Special formula ni yang kita buat inovasi tu. Inovasi, kalau kita dapat soalan tu sama seperti soalan yang kita buat tu sama dengan soalan asal, maka kita kena salin jelah jawapan itu. Kalau yang kita buat itu kurang daripada yang soalan asal, kita mesti buat proses pendaraban. Kalau kita terlebih daripada soalan asal, hendaklah kita bahagi. Itu yang kita namakan inovasi SSKDLB. Sama disalin, kurang kita darab, lebih kita bahagi. Yang ini bila nak buat soalan ni, yang Mama Z biasanya akan labelkan yang pertama kita kena buat fx. Yang kedua kita kena buat f prime. Yang ini. Kemudian kita masukkan kedua-dua nilai ni ke dalam rumus. Okey, ke dalam rumus sama ada rumus nombor 3 atau nombor 4 atau nombor 5. Mana-mana yang mengikut pattern. Rumus ni pula yang kat depan ni pattern. Okey, sekejap. Saya nak tukar pen tadi. Okey. Saya nak tukar warna kuning. Yang depan ni pattern yang kita kena ikut. Depan ni pattern ni mesti ikut. Dan bonusnya adalah yang di belakang ni. Yang di belakang ni adalah cadangan jawapan sebelum kita buat SSKDLB. Selepas kita buat SSKDLB, jawapan tu sama ada berganda ataupun berkurang ataupun sama. Okey, yang warna pink belacan tu memang jawapan dia bagi. Okey, itu rumus integration. Kemudian tajuk 3 kita bagi juga rumus untuk pelajar supaya pelajar tidak perlu menghafal. Consumer surplus. Kita bagi rumus. Nombor kat bawah ni sentiasa kosong. Producer surplus pula kita bagi juga rumus. Sama juga, ni mesti mula dengan kosong.
Yang membezakan antara mereka ialah yang ini kita integrate dx, yang ini kita integrate sx. Itu beza. Kemudian untuk tajuk 9, kita bagi cara menulis binomial distribution. Dan peringatan, kita bagi juga rumus dan peringatan untuk pelajar nilai binomial bermula dari 0. Selepas tu kita bagi pula taburan Poisson. Kita ajar juga cara menulis dan bagi rumus, dan Poisson juga bermula dari 0. Untuk normal distribution, kita bagi cara menulis dalam bentuk X. Kemudian kita bagi nilai faktor penukaran ni. Kita bagi faktor penukaran. Iaitu X tolak mean per dengan standard deviation. Okey. Next, kita pergi kepada rumus regression. Mama Z nak ingatkan ini adalah Y toncit dan kita kena cari nilai B terlebih dahulu. Okey, nilai B terlebih dahulu. Lepas tu barulah cari nilai A. Nilai A ada dua cara. Okey, cara yang atas ni yang biasa kita buat. Cara yang bawah ni awak boleh tengok latihan kita, latihan set C. Ada Mama Z tunjuk cara nak dapatkan rumus yang ketiga ini. Okey. Seterusnya, rumus untuk coefficient of correlation. Kita nak cari coefficient of correlation. Okey, itu rumusnya. Cuma kalau pelajar ingat, untuk KMKT, Mama Z asingkan kira untuk X dan kira untuk Y ni Mama Z pecahkan supaya dia lebih pendek. Dan seterusnya rumus tentang indeks. Okey. Okey, selesai penerangan tentang rumus. Sekian, terima kasih.